Fokus minggu depan hari ini memberikan tumpuan kepada istiadat yang bakal berlangsung esok. Istiadat yang penuh bersejarah dalam lipatan sejarah dunia di mana Ratu Elizabeth II yang mangkat pada 8 September lalu akan dikebumikan dan juga akan disempurnakan istiadat pemakamannya esok. Istiadat pemakaman Ratu Elizabeth II pada Isnin iaitu pada esok dijangka akan dihadiri lebih 70 ketua negara dari seluruh dunia. Antara yang dikabarkan ataupun dilaporkan sudah tiba di Kota London sejak beberapa hari lalu dalam tempoh 24 jam ini ialah Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong. Turut dijangka menghadiri istiadat pemakaman itu ialah Sultan Brunei, Sultan Hassanah Bolkiah, Maharaja Jepun dan ramai lagi. Peristiwa bersejarah ini juga menuntut tahap keselamatan tertinggi dan paling ketat untuk Britain sejak Perang Dunia Kedua, di mana dianggarkan 2 juta orang dijangka akan menyertai istiadat pemakaman itu dengan berdiri di sepanjang laluan jalan dengan kerabat diraja Britain akan mengiringi di belakang keranda Queen Elizabeth II. Pihak Polis London menggalas tugas yang cukup besar untuk mengimbangi aspek keselamatan dan prestij istiadat ini. Risiko keselamatan juga meningkat dengan kehadiran Presiden, Perdana Menteri, Raja-Raja dan Permaisuri dari seluruh dunia di mana pasukan perisikan keselamatan berada pada tahap tertinggi di kawasan-kawasan penting di sini. Bagaimana kita melihat? Ini adalah visual langsung yang kami bawakan dari Westminster Hall yang kini kami pancarkan melalui satelit ataupun rakan media kami. Dan bagaimana kita memastikan ataupun memahami aspek keselamatan di sebalik istiadat pemakaman Queen Elizabeth ataupun Ratu Elizabeth II ini. Bersama saya di talian langsung pada ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Miza Aslam, merupakan Profesor di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami pada jam ini. Ini adalah istiadat yang penuh bersejarah. Namun begitu dalam masa yang sama, ada satu lagi aspek ataupun tumpuan yang diberikan bagaimana pihak-pihak perisikan dan juga pihak keselamatan di United Kingdom meningkatkan risiko keselamatan pada tahap yang tertinggi. Mengapa ini signifikan untuk kita fahami dalam upacara pemakaman dan juga istiadat pemakaman Ratu Elizabeth II esok? Alright, okey. Zul, pertama sekali terima kasih kerana berpeluang sekali lagi untuk bersiaran. Dan Alhamdulillah sebenarnya kita dapat menyaksikan satu sejarah bagi kita manusia yang berada di planet bumi ini dengan kematian seorang ratu yang sebenarnya telah menandai sebahagian besar daripada sejarah dunia, terutama sekali bagi kita yang lahir rata-rata mereka yang berumur 70 tahun ke bawah tidak pernah melihat situasi sebegini, melainkan mereka yang berumur 70 tahun ke atas. Jadi memang betul sebagaimana yang Zul maklumkan tadi bahawa ini adalah satu operation yang besar, satu acara yang memenatkan sebenarnya, terutama sekali bagi pihak Polis London, sehingga mereka menamakan operasi ini sebagai Operation London Bridge, iaitu selepas sahaja kemangkatan Ratu Elizabeth pada 8 September yang lalu, mereka terus menamakan sehari selepas itu operasi Jambatan London ataupun Operation London Bridge untuk proses-proses yang sepatutnya diadakan sehingga esok adalah kemuncak, iaitu pengkebumian Ratu Elizabeth. Dan sebagaimana kita maklumi bahawa pada ketika ini London berada pada satu situasi yang cukup genting, sehingga kan tahap keseriusan keselamatan itu diambil sehingga kan semua pesawat yang sepatutnya terbang ke London juga telah diberhentikan, sehingga begitu malah operasi-operasi lain termasuk agensi-agensi kerajaan, termasuk keselamatan termasuk sukan dan sebagainya juga diberhentikan seketika untuk memberikan laluan kepada upacara yang penuh bersejarah yang sebenarnya adalah satu manifestasi kepada kesedihan masyarakat di London dan juga United Kingdom secara amnya terhadap kematian yang berlaku ini. Maka terutama sekali dua pihak, iaitu Metropolitan Police dan juga
dipanggil Britain Transport Police. Yang kedua-dua ini telah bersatu padu dan mereka telah membuat pelbagai SOP, melakukan rehearsal selama beberapa hari sebenarnya untuk sampai kepada acara paling penting iaitu esok. Dan sebagaimana yang kita maklumi dan dinyatakan juga oleh Sadiq Khan iaitu Mayor of London, bahawa jika anda terfikir tentang perkahwinan diraja, Olimpik ataupun tentang seperti London Marathon dan lain-lain, so ini acara besok adalah melibatkan semua perkara tersebut dalam satu acara yang cukup besar. Maka sebab itulah at least dinyatakan di sini bahawa sekurang-kurangnya tiga perkara penting yang telah diambil secara serius oleh pihak London, pihak kerajaan Britain. Yang pertama sekali, sebagaimana dimaklumi, termasuk maklumat yang saya perolehi, bahawa semua ejen perisikan, terutama sekali seperti M16 telah melakukan pemantauan, melakukan dipanggil total intelligence operation untuk mengekang, menyekat ataupun mengambil apa sahaja maklumat yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang kemungkinan berlaku. Maka disebabkan itulah kita dapat lihat hari ini sebenarnya semua pesawat tidak dibenarkan terbang, kemasukan orang luar juga telah disekat, malah pergerakan masyarakat pun kebanyakannya telah dipantau melalui aspek yang kedua iaitu CCTV yang secara besar-besaran telah digerakkan untuk memastikan bahawa tidak ada mereka-mereka yang datang dengan membawa backpack, membawa alat-alat senjata tajam dan sebagainya. Dan yang ketiga sebenarnya adalah juga diberikan SOP ataupun Standard Operation Procedure kepada semua masyarakat, warga London terutama sekali dan warga UK amnya untuk hadir besok. Mereka harus mematuhi aspek-aspek yang telah dinyatakan, yang mana ianya akan bermula pada pukul 6.30 pagi waktu London dan upacara penuh akan selesai di Westminster Hall pada jam 7.30. So itulah apa yang boleh saya ulas pada ketika ini. Ya. Dr. Maizan, mungkin kita dapat fahami juga di sebalik keselamatan yang tinggi ini adalah upacara yang penuh dengan perkabungan, suasana yang begitu sedih, dan juga kalau kita ketahui juga barisan yang beratur untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II ini juga ianya sehingga jauh berkilometer dan makan masa berbelas jam untuk beratur. Bagaimana untuk pihak keselamatan dalam aspek ini? Ancaman itu satu perkara, risiko keselamatan itu ditingkatkan, tapi masyarakat dan juga rakyat United Kingdom khususnya berada dalam keadaan selamat, dapat sama-sama merasai suasana berkabung itu. Bagaimana penting dalam aspek keselamatan perkara ini perlu diimbangkan antara keduanya? Ya, ini seperkara yang harusnya kita fahami bahawa setelah kematian iaitu King George, ayah kepada Queen Elizabeth pada tahun 1952, dan sebelum itu kita ada seperti King George V pada tahun 1936. Maka kedua-dua tarikh ini sebenarnya sangat penting dan telah melihat sedikit SOP berkaitan dengan perarakan kesedihan ataupun perkabungan tersebut berlaku. Dan selepas 70 tahun perkara ini muncul semula dan persediaan yang serius telah diambil, dan sebagaimana yang Zul maklumkan juga tadi bahawa perarakan ataupun mereka-mereka yang menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk menyaksikan kenderaan yang membawa keranda Ratu Elizabeth yang diusung tersebut akan melalui jalan tersebut, dan memang berkilometer, berbelas kilometer sebenarnya, dan kita boleh bayangkan bahawa setiap laluan tersebut akan diawasi oleh pihak polis keselamatan, terutama sekali oleh Britain Transport Police dan juga Britain Police. Dan kita harus ingat juga bahawa sentimen untuk tidak menyenangi institusi diraja ini telah muncul, terutama sekali apabila agenda Brexit itu muncul, dan kemudian apabila berlaku kematian kepada bonda kepada Ratu Elizabeth pada tahun 2002, sudah ada sentimen untuk menolak monarki, sistem monarki di London, di England itu sendiri. Maka akibatnya
sudah ada unsur-unsur ekstremis itu masuk ke dalam masyarakat dan membenci serta menghasut untuk tidak menyukai institusi monarki. Maka sejak daripada itu sebenarnya pihak polis London telah melakukan persediaan yang cukup rapi, cukup teliti sehingga melalui berita juga telah dinyatakan bahawa tangkapan-tangkapan telah dilakukan kepada golongan-golongan yang cuba menentang ataupun menimbulkan spekulasi dan juga suasana yang tidak tenang dan tidak tentram. Dan kita takut manifestasi itu nanti akan diterjemahkan ke dalam ancaman ataupun dalam tindakan yang mungkin bersifat seperti yang selalu dilakukan seperti menikam, stabbing ataupun ram a car to the crowd of people ataupun apatah lagi sehingga kepada isu bombing dan perkara inilah sebenarnya telah perlu diberikan perhatian khusus secara serius oleh pihak keselamatan London. Jadi kita cukup sebenarnya kalau besok ini suasana yang cukup baik itu, tapi cukup untuk memusnahkan segalanya dengan satu panggilan yang mengatakan ada bom di setengah tempat atau satu kawasan, ianya akan menghuru-harakan the whole system. Dan apatah lagi jika tiba-tiba ada mereka-mereka yang mengambil tindakan seperti provokasi ataupun melaungkan sentimen anti monarki dan sebagainya di dalam khalayak yang ramai, maka suasana akan bertukar menjadi sangat tidak baik, suasana yang huru-hara dan lain-lain. Doktor, satu perkara ialah persiapan itu boleh dilakukan dan kena dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak keselamatan dan juga perisikan di United Kingdom. Namun begitu, ini adalah kita bercerita mengenai satu perkara yang berlaku dalam sejarah di mana seorang pemerintah yang sudah memerintah lebih 70 tahun dan juga kematiannya diratapi oleh sebahagian besar daripada rakyat United Kingdom. Bagaimana sentimen? Ya, betul, kita ada lihat beberapa paparan berita yang bercerita mengenai mereka rakyat yang mungkin sedikit memberikan kritikan kepada Raja Charles III contohnya di Wales tempoh hari. Tapi bagaimana sentimen antara sentimen anti-monarki itu dan juga sentimen yang berlaku di kebanyakan rakyat dengan pemergian Ratu Elizabeth ini, itu bagaimana kita dapat fahami? Adakah perkara-perkara yang radikal ataupun kritikan terhadap monarki itu lebih dominan ataupun ingin diselubungi dengan kesedihan yang lebih menyeluruh di peringkat di United Kingdom? Pada pandangan doktor, mana yang lebih dominan di sekarang ini? Ya, saya boleh jawab pada ketika ini ianya agak subjektif untuk kita menilai sama ada sentimen menolak monarki ataupun sentimen terhadap kesedihan. Ianya agak subjektif kerana ada dua kelompok di sini, malah sentimen untuk menolak sistem monarki ini juga telah berpanjangan kepada negara-negara Commonwealth, termasuklah negara-negara dunia ketiga yang menolak dan juga amat tidak senang dengan cara pemerintahan oleh sistem British kolonial. Dan kedua-duanya ini sebenarnya telah maknanya ditambah pula dengan suasana kesedihan, maka telah menimbulkan satu suasana yang agak mengelirukan pihak masyarakat terutama sekali di London. Tapi saya boleh katakan secara adilnya bahawa pada ketika ini rata-rata masyarakat secara majoritinya lebih cenderung kepada kesedihan dan juga meratapi pemergian Ratu Elizabeth. Tapi walau bagaimanapun sentimen untuk menolak itu tidak kita nafikan. Dan sebab itu bila kita mengkaji tentang keselamatan, kita mengkaji tentang ekstremisme dan juga terorisme, cukup perbuatan itu dilakukan oleh satu orang tetapi ianya boleh menyebabkan kerosakan ataupun menghancurkan the whole system. Maka itulah yang perlu kita fahami dan kita teliti, dan yang paling penting adalah untuk kita lihat bahawa selesaikan dahulu aspek pengkebumian tersebut dan kemudian kita akan mengorak langkah dan melihat kembali bagaimana nanti Raja Charles memerintah, dan pastinya ketika itu cabaran yang lebih besar bakal menanti kepada England dan juga kepada negara-negara yang menaungi dan juga bersama dalam Commonwealth. Terima kasih Profesor Madia Dr. Mizan kerana sudi bersama kami. Kami juga akan membawakan liputan menyeluruh di Istiadat Pemakaman Ratu Elizabeth II esok, siaran khasnya pada petang esok pukul 6 petang. Saya berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak cerita pasal bajet 2023.